اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih hadir lagi ke dalam Radio 12 Malam. Baik, sebelum kita teruskan, kat sini ada satu soalan yang ditanya oleh kawan kita, Pelbaru 777 kalau tak salah saya. Dia tanya, kalau kat Malaysia kita panggil bunian, kalau dekat Indonesia panggil apa? Yang pasti bukan Nur Sajat. Mungkin sama juga ataupun mungkin dengan bahasa yang lain. Siapa-siapa yang tahu boleh komen sebab kawan kita ni dia bertanya, saya pun tertanya juga kan. Baik, kita tak nak ngoceh terlalu panjang lagi. Semoga semuanya dimurahkan rezeki. Kita akan diteruskan kau. Kita akan teruskan dengan kisah seterusnya daripada episod yang ke-102, Ayam Denak Jadi Daun Terap. Di kampung saya, ayam hutan biasanya dipanggil sebagai ayam denak. Walaupun di sesetengah tempat, denak itu merupakan burung pemikat. Ayam denak ini pula menjadi kegemaran kepada pak tua saya. Kerana itulah dia sering menggalas senapang untuk mengendap ayam denak yang suka mengekas. Pak tua saya ini bernama Mahat. Di kampung saya memang Pak Tua Mahat terkenal sebagai seorang pemburu. Sedikit sebanyak saya belajar juga kepadanya ilmu perburuan. Pak Tua Mahat ni ialah anak nenek saya yang tua. Ketika arwah nenek saya masih ada hayat lagi pun, nenek tak marah kalau saya belajar apa-apa pun daripada Pak Tua Mahat. Tetapi yang menghairankan saya, sejak belajar ilmu berburu dari Pak Tua Mahat, saya memang mengamalkan apa sahaja yang disuruhnya. Anehnya, setiap kali saya masuk ke hutan untuk memburu bersama dengan kawan-kawan, saya tak pernah berhasil mendapat binatang buruan. Seorang kawan saya yang bernama Deraoh selalu meminjam senapang ayahnya masuk ke hutan. Walaupun perbuatannya itu salah dari sisi undang-undang kerana menggunakan senjata api ayahnya. Tetapi demikianlah cara hidup kami di kampung-kampung pedalaman. Yang penting ialah menjaga keselamatan. Pernah juga seorang kawan saya tertembak ketika memburu pelanduk. Tetapi apabila dimasukkan ke hospital, ketua kampung telah menolong kami dengan memujuk pihak hospital supaya tidak melaporkan kepada pihak polis. Dan kawan saya itu dikatakan terkena buluh runcing. Derauh ini memanglah mahir dalam perkara berburu. Belum pernah dalam sejarah perburuannya tidak berhasil memperolehi binatang buruan. Tetapi setiap kali dia mengajak saya ke hutan, nasibnya agak malang. Seekor pelanduk pun tidak ditemui. Akhirnya, baru saya dapat tahu bahawa Pak Tua Mahat sudah mengajar saya ilmu pelengang dan bukannya ilmu perburuan. Ilmu pelengang yang diajar oleh Pak Tua Mahat ini bertujuan menghindarkan dari sebarang binatang puas untuk mendekati kita apabila masuk ke hutan. Bagaimanapun, kerana amalan yang dibuat itu meliputi kesemua binatang hutan, maka binatang-binatang yang jadi perburuan tadi pun tidak akan mendekati. Setelah kawan-kawan tahu yang saya menggunakan pelengang, maka mereka tidak lagi mahu mengajak saya ke hutan. Kalau mereka pergi pun, mereka terpaksa menyembunyikan dari saya. Tiba-tiba esoknya mereka mengirimkan saya daging pelanduk hasil buruan mereka. Saya cuba membuang pelengang ini kerana tidak mahu diketepikan oleh kawan-kawan apabila mereka masuk berburu ke hutan. Tetapi Pak Tua Mahat memberitahu adalah lebih baik pelengang daripada ilmu menyeru binatang hutan untuk datang. Ilmu berburu ni macam-macam. Pelengang juga ilmu berburu, iaitu supaya kita dijauhi musuh, ujar Pak Tua Mahat. Kalau kita dah boleh menyeru binatang datang, tak perlu lagi lah masuk ke hutan. Kita boleh seru saja datang daripada rumah, katanya menasihatkan saya. Rupa-rupanya saya mendapat tahu Pak Tua Mahat sengaja tidak mahu mengajar saya ilmu perburuan ilmu perburuan yang sebenarnya. Astaghfirullahalazim. Nak sebut ilmu perempuan ya. Aduh. Ilmu perburuan yang ada pada Pak Tua Mahat itu mempunyai banyak dugaan. Binatang-binatang di hutan banyak badinya yang akan memakan diri sendiri.
Jelas Pak Tua Mahat bila saya mendesak dia supaya mengajarkan saya ilmu-ilmu lain mengenai perburuan. Dari cerita mak saya, ada sesuatu rahsia pada diri Pak Tua Mahat yang menyebabkan dia tidak mahu menurunkan ilmu perburuannya kepada anak-anak muda. Binatang-binatang di hutan tu pun ada gembalanya. Ni mak dia punya ayat. Binatang-binatang di hutan tu pun ada gembalanya, beritahu emak saya. Kalau kita tak tahu gembalanya, tentulah gembalanya akan memusnahkan kita. Lebih baik jangan dituntut saja ilmu-ilmu macam tu. Emak saya menasihatkan saya. Nampaknya sikap emak ini sama juga seperti nenek. Tetapi anak-anak muda yang tinggal di kampung pedalaman seperti saya ketika itu, tentulah tidak selesa kalau tidak menuntut ilmu-ilmu demikian. Kalau hendak menuntut ilmu moden di universiti, pelajaran saya tidak seberapa. Jadi, ilmu-ilmu tradisional seperti inilah yang sesuai bagi diri saya. Satu ketika dulu, kata emak saya, Pak Tua Mahat ni dah mengalami keadaan yang memilukan hatinya. Hanya ketabahan dia sahaja yang dapat menyelamatkan segala-galanya. Pak Tua Mahat itu anak nenek saya dengan suaminya yang pertama. Setelah Pak Tua Mahat berumur kira-kira 12 tahun, barulah nenek berkahwin dengan aki saya, iaitu ayah kepada emak saya. Semasa Pak Tua berkahwin, emak saya ni masih lagi anak-anak. Sebagai anak muda kampung, Pak Tua Mahat ni rajin mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. Kepada siapa dia menuntut, nenek saya tak ambil peduli sangat. Aki juga tak hiraukan sangat apakah ilmu-ilmu yang dituntutnya. Selalu juga nenek perhatikan yang Pak Tua Mahat ni membakar kemenyan di tengah-tengah malam. Apabila sudah berkahwin, Pak Tua Mahat berpindah tinggal di rumah isterinya. Dan di sinilah kejadian yang mengerikan itu berlaku. Pagi-pagi lagi Pak Tua Mahat sudah menggalas senapang untuk mengendap ayam denak di hujung kampung. Kebetulan dia mendapat senapang itu dengan pertolongan OCPD, iaitu seorang pegawai berkulit putih, kerana Pak Tua Mahat ni bekerja sebagai pemandu kapal korek sebuah pelombongan kepunyaan syarikat kulit putih. Pengurus syarikat pelombongan itulah yang meminta OCPD berkenaan memberikan senapang patah kepada Pak Tua Mahat. Sementara itu, Pak Tua Mahat pula setiap kali pergi berburu, dia tidak akan lupa menghadiahkan sebahagian hasil buruannya kepada pengurus lombong dan OCPD itu. Dengan ini, dia sangat disayangi oleh pegawai-pegawai kulit putih itu. Pada pagi berkenaan, dia tidak bekerja seperti biasanya. Pak Tua Mahat bercadang untuk mengendap ayam denak kerana beberapa hari sebelum tu si Mak Tua Siah ada bagi tahu tentang bunyi ayam denak berkokok di belukar kubur. Sampai saja di belukar, Pak Tua Mahat menjejak kesan tanah yang dikekas oleh ayam denak. Dia terus menyusul hingga sampai ke pinggir bukit yang bersempadan dengan hutan besar. Ketika dia sampai ke sepohon pokok medang, terdengar olehnya kokok ayam denak. Pak Tua Mahat mengamati bunyi kokok itu dari mana arah datangnya. Apabila dia menyusup belukar senduduk dekat pohon medang itu, dia nampak seekor ayam denak jantan bertenggek di atas akar yang berjuntaian dari pokok enau. "Hei, siapa nak nahas ni? Kau atau aku?" bisiknya. Bila melihat ayam tersebut bertenggek di atas akar atau di atas busut, itulah tandanya dia mahu memakan korban. Tetapi Pak Tua Mahat sudah yakin bahawa dirinya cukup mempunyai ilmu mempertahankan diri dari gangguan puaka-puaka hutan seperti itu. "Kalau belum geruhku, sia-sialah saja engkau." Dia mengangkat senapang mahu membedek. Ayam denak itu masih juga berkokok sambil mengirai-ngirai bulu di atas akar berjuntaian di pokok enau yang berhampiran dengan pokok terap. Pak Tua Mahat masih belum dapat menembak kerana kedudukan ayam itu terlindung sedikit oleh daun terap. Dia tidak mahu bergerak dari situ. Ditakuti ayam denak itu akan terbang jauh apabila terdengar bunyi daun-daun terap kering dipijak. Daun terap kering yang gugur di bumi memang bunyinya kuat, gemersik kalau dipijak. Sebab itulah Pak Tua Mahat terpaksa berhati-hati supaya ayam denak itu tidak terbang. Dia dah nekat mahu menembaknya walaupun ayam itu bertenggek di atas akar ataupun busut. Mengikut petuanya, dia tidak boleh mengelak lagi kalau sudah bertemu kedudukan ayam tersebut demikian. Mau tak mau, dia mesti menembak juga. Perkara geruh tu adalah soal lain. "Kau nak bagi aku geruh ya? Belum tahu lagi siapa geruh siapa tidak." Rungutnya membedek betul-betul ke arah ayam denak yang bertenggek. Marah benar hati Pak Tua Mahat apabila mendapat alamat demikian. Belum pernah dia diduga seperti itu. Kalau ada pun dugaan yang dihadapi hanyalah tidak seberapa. Dia dapat mengatasi dugaan itu dengan mudah. Tetapi apabila bertemu saja ayam denak yang sudah bertenggek di atas akar, bukanlah dugaan kecil lagi. "Aku tak akan geruh.
Engkau yang akan geruh nanti. Rungutnya dengan harapan ayam denak itu turun ke tanah untuk mengekas. Tetapi ayam itu tidak juga turun ke tanah mengekas. Dia tetap mengirai-ngirai kepak sambil berkokok nyaring macam mencabar Pak Tua Mahat. Ekornya yang menghala ke arah muka Pak Tua Mahat terjongkik-jongkik menyebabkan Pak Tua Mahat semakin meradang. Setelah puas menunggu ayam itu turun mengekas ke tanah, tetapi tak juga mau turun, maka Pak Tua pun melepaskan tembakan. Sebaik saja tembakan itu dilepaskan, sekaligus ayam denak berkenaan menjunam ke bawah. Dia menggelupur di celah-celah daun terap kering yang berserakan di tanah. Semasa Pak Tua menerkam untuk menyembelihnya, didapatinya tidak ada ayam yang menggelupur tadi. Bulu-bulunya sahaja yang bertaburan dengan tetesan darah pekat melekat pada daun-daun terap di situ. Geruh aku. Bisik hati Pak Tua Mahat melihat bulu-bulu ayam denak bertaburan, tetapi ayam yang ditembaknya tak ada kat situ. Dia menghunus parangnya, lalu ditikam ke tanah di tempat terdapat kesan tetesan darah itu. Kemudian dia mengambil anak-anak kayu secekak untuk mengebas mengikut petua yang dipelajarinya. Belum sempat dia sampai semula ke tempat parang dicacak tadi, tiba-tiba dilihatnya seorang lelaki tua berpakaian serba hitam berdiri di situ. Hari ni geruh awak Mahat, kata orang tua itu terketar-ketar. Berdebar juga hati Pak Tua Mahat menghadapi keadaan yang tidak diduganya itu. Dia merenung lelaki tua itu tepat-tepat. Kaki orang tua itu tak cecah ke bumi, manakala mukanya tak berapa jelas kerana terlindung di balik tutup kepalanya. Macam mana Mahat? Tanyanya macam menyindir. Perkara geruh bukan perkara kita, Tok Pawang. Ujar Pak Tua Mahat tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Tetapi kalau dah nak geruh, siapa pun tak boleh nak mengelak. Kalau geruh kawan, binasalah kawan. Kalau geruh Tok Pawang, binasalah Tok Pawang. Tegasnya bercampur bimbang. Salah awak Mahat. Awak ambil hak kawan. Tak minta izin pun. Orang tua itu mengingatkan. Salah kawan yang awak nampak. Salah awak tak nampak ke? Pak Tua Mahat mengetak bibir. Nak berdalih apa lagi Mahat? Kata lelaki tua itu tersengih-sengih. Awak yang ambil hak kawan. Bagaimana kalau kawan ambil hak awak pula? Soalnya macam mencabar Pak Tua Mahat. Kalau awak berani, awak cubalah. Soal geruh ni tak kira kawan, tak kira awak. Siapa geruh, dialah binasa. Kalau awak nak merasa geruh, cubalah tunjukkan jantan awak tu. Sahut Pak Tua Mahat. Nampaknya awak dah tunjuk tak kabur Mahat. Suara orang tua itu terketar-ketar tetapi menggerunkan. Sebenarnya Pak Tua Mahat sudah tahu orang tua itu sebenarnya adalah hantu badi ayam denak, iaitu merupakan salah satu puaka hutan. Dia tidak boleh lagi undur ke belakang bila sudah terserempak dengan puaka berkenaan. Geruh Pak Tua Mahat sudah ada di hadapannya. Mau tak mau dia terpaksa menghadapi. Undur atau marah, geruh tetap geruh. Dalam keadaan demikian, hanyalah kecekalan hati sahaja yang boleh menolong. Dia berserah kepada Allah untuk melindunginya daripada bahaya yang sudah pun menunggu. Silapnya ayat Pak Tua. Kawan tak minta pertolongan awak lah Tok Pawang. Kawan ni minta pertolongan dan perlindungan daripada Allah. Kata Pak Tua Mahat masih tidak bergerak dari tempat dia berdiri. Kawan tahu. Awak dah mula main-mainkan kawan. Ini geruh awak dah sampai. Sindir puaka itu lagi yang menjelma sebagai orang tua. Geruh siapa belum tahulah lagi Tok Pawang. Kalau geruh kawan, kawan binasalah. Kalau geruh awak, nanti awak pula yang binasa. Dia mengejek. Pak Tua Mahat cekalkan hati menghadapi dugaan tersebut. Di kampung saya, Pak Tua Mahat bukan saja terkenal sebagai pawang yang berburu, tetapi juga seorang ahli agama yang kuat beribadat. Di sinilah kelebihan Pak Tua Mahat. Walaupun dia mempunyai ilmu kebatinan orang Melayu, tetapi dia banyak menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ada juga orang kampung yang mengatakan Pak Tua Mahat ni adalah seorang dari murid ahli tasawuf yang terkenal di daerah saya. Sejauh mana kebenaran itu tidaklah saya tahu. Bagaimanapun, seperti yang diceritakan oleh mak saya, Pak Tua Mahat ini hanyalah seorang pawang berburu.
Kejadian yang menimpa Pak Tuan Mahat itu masih dapat diingat oleh emak saya. Ketika berdepan dengan hantu badi ayam denak itu, Pak Tuan Mahat tidak berhenti-henti membaca jampi serapahnya. Pertengkarannya dengan hantu badi itu hanya dia sahaja yang mengetahui. Cerita dia bertemu dengan hantu badi itu tidaklah berakhir di situ saja, tetapi terus sampai ke rumah juga. Dan di sinilah rahsia dia bertentang dengan badi ayam denak itu diketahui orang. Salah awak, Mahat. Awak yang salah. Sahut orang tua itu terketar-ketar. Salah kawan aja yang awak nampak. Pak Tua Mahat tersengih-sengih. Salah awak selama ni. Awak nak pejam mata ke? Katanya mengeling mata parang yang terbenam di tempat ayam denak jatuh tadi. Selagi mata parang itu tercancang di situ, dia tahu hantu badi itu tidak boleh melakukan apa-apa kepadanya. Kawan nak hak kawan. Ujar badi hantu yang tercegat di situ dengan kaki tidak jejak ke tanah. Awak dah ambil hak gembala kawan. Takkan nak ambil percuma. Katanya terbatuk-batuk. Amboi over pula saya batuk itu kan. Betul lah ya. Yang ni hak kawan. Yang gembala awak memang kawan tak usik. Kalau awak nak berunding boleh. Tapi kalau nak ugut, kawan amuk awak. Sahut Pak Tua Mahat. Nampaknya keras sangat hati awak ni, Mahat. Orang tua itu tersengih-sengih. Kalau awak nak berkeras, kawan berkeras jugalah Tok Pawang. Pak Tua Mahat tidak mahu menyerah kalah. Dia mara ke hadapan sambil menggenggam ranting anak-anak kayu yang sudah dicekaknya tadi. Kawan mesti hendak juga hak kawan. Rintih orang tua itu sebaik saja Pak Tua Mahat berdiri dekatnya. Pak Tua Mahat tidak peduli lagi apa pun yang orang tua itu mahu katakan. Puaka hutan tersebut tidak boleh dilayan. Dalam petuanya, memang hantu atau puaka tidak boleh dilayan bercakap. Kalau dilayan, semakin memberangsangkan dia. Oh, senang cerita dia ni kaki provok lagi kuat provok. Dia tak pernah jumpa lagi geng bawang rian Malaysia. Mental tak mental nanti kan. Pak Tua Mahat membuka lilit kepalanya kain berwarna hitam. Kemudian kain itu diikatkan pada ranting anak-anak kayu. Cepat-cepat dia menyebatkan ranting anak-anak kayu itu ke muka orang tua tak sedar diri berkenaan. Ambil kau geram pula aku. Dia mendengar orang tua itu menjerit kesakitan. Awak yang mungkin janjilah. Sahut Pak Tua Mahat marah sambil mengibas ranting anak-anak kayu ke tubuh orang tua berkenaan. Awak tak tahu yang mana hak kawan, yang mana hak awak. Ayam gembala awak, jagalah baik-baik. Jangan dilepaskan. Mana yang lepas tu rezeki kawan. Bukanlah macam itu janji awak dengan kawan. Tangannya terus mengibas-ngibas ke tanah, ke atas, ke bawah sekuat hati. Tiba-tiba darah memercik dari tubuh orang tua tersebut di bahagian yang disinggahi ranting anak-anak kayu itu. Dia menggelupur seperti orang dalam kesakitan yang teramat sangat. Kemudian tersungkur di atas daun-daun terap kering yang dengan darah yang memercik. Kawan nak juga hak kawan. Kawan nak juga. Rintih badi hantu yang menyerupai orang tua itu. Dia menggelupur di dalam daun terap kering yang berserak di bumi. Perlahan tubuh orang tua itu hilang. Lalu menjelmalah ayam denak yang ditembak oleh Pak Tua Mahat tadi. Dengan tidak bertangguh, Pak Tua Mahat pun menyembelih ayam tersebut. Semasa dia menyembelih itu, Pak Tua Mahat masih dapat mendengar rintihan orang tua itu. Mentang-mentang awak ni anak cucu pawang akhir. Awak langgar bahasa dengan kawannya. Kawan nak juga kawan. Rintihnya semakin lama, semakin menghilang. Setelah semuanya dapat dipulihkan semula, Pak Tua Mahat pun baliklah ke rumah. Dia sampai ke rumah kira-kira pukul 11 pagi. Dan didapatinya orang ramai berkumpul di rumahnya. Berdebar juga hati Pak Tua Mahat bila melihat keadaan demikian. Hai, geruh juga aku nampaknya. Tak dapat tanduk, telinga dipulasnya pula. Katanya perlahan. Kalaulah benar seperti yang diduganya, dia terpaksa juga menghadapinya dengan cekal. Ketika ini pada zahirnya, dia tidak akan bercakap sepatah pun dengan orang ramai. Pak Tua Mahat mengesan air matanya sambil memerhatikan orang ramai yang datang berkumpul. Kau memang degil, Mahat.
Pakek ibu mertuanya Culimah sebaik saja Pak Tua Mahat sampai di kaki tangga. Walaupun orang ramai menyabarkan Culimah, tetapi dia terus menyerbu ke arah Pak Tua Mahat sampai di kaki tangga. Walaupun orang ramai menyabarkan Culimah, tetapi dia terus menyerbu ke arah Pak Tua Mahat. Berapa kali aku cakap, jangan berburu ke hutan, kau degil juga. Puaslah hati kau. Kau tengok tu anak kau dah terbujur. Culimah mengogoi-ngogoi menangis kerana kehilangan cucu kesayangannya. Sebaik mendengar sahaja kata-kata mak mertuanya, Pak Tuan Mahat tidak jadi melangkah naik ke rumah. Dia tidak akan melihat muka anaknya yang dikatakan sudah terbujur oleh emak mertuanya. Dengan tidak bercakap sepatah pun, Pak Tuan Mahat menjerang air panas untuk merendam ayam denak tadi. Selepas air mendidih dituangkan ke dalam kuali, ayam denak siap disembelih dimasukkan ke dalam air panas berkenaan. Dia mencabut bulunya, kemudian menyiangnya untuk digulai. Orang-orang kampung yang berkumpul melihat saja kelakuan Pak Tuan Mahat hendak menggulai ayam denak itu. Sepatah pun dia tidak bercakap walaupun dimaki hamun oleh Culimah. Dia dah tak peduli pun pasal orang berkumpul menziarahi anaknya yang mati secara tiba-tiba. Sambil dia menumbuk lada dan memarut kelapa, dia memasak nasi. Sebaik saja air nasi kering, dia siap memerah santan. Dia tidak menyuruh isterinya Mak Tua Siah membantu dia. Kononnya, kata mak saya, semasa Pak Tua Mahat menembak ayam denak di hutan, anaknya itu sedang bermain dengan kawan-kawan sebayanya di halaman rumah. Itulah seorang anak Pak Tua Mahat yang baru berumur 4 tahun yang bernama Suhur. Kerana cucu seorang itulah, Culimah terlalu memanjakannya. Sedang bermain-main itulah, Suhur tiba-tiba pingsan terbeliak mata. Mulutnya berbuih-buih sambil menggelupur seperti ayam denak yang kena tembak. Bila Culimah diberitahu tentang penyakit ganjil Suhur, dia sudah menduga bahawa Suhur terkena badi binatang hutan. Sebab itulah dia terlalu marah dengan Pak Tua Mahat. Sudah selalu dia menasihatkan Pak Tua Mahat supaya berhenti memburu ke hutan. Lambat laun akan memakan diri sendiri juga. Barang-barang hutan tu berpuaka. Dia mengingatkan Pak Tua Mahat. Tetapi Pak Tua Mahat tetap berkeras. Dia pergi juga berburu ke hutan. Apabila berlaku kejadian tersebut pada Suhur, cepat sahajalah hati Culimah terbakar mengenangkan kedegilan Pak Tua Mahat. Apabila Suhur dibawa naik ke rumah, tubuhnya sudah lembik. Mulutnya keluar darah yang pekat. Dia mati sebelum sempat Culimah memanggil dukun busu. Ketika dukun busu sampai, Suhur sudah menghembuskan nafas. Dari telekan dukun busu, ternyatalah Suhur bertukar nyawa dengan ayam denak yang ditembak oleh ayahnya. Kalau sempat aku sampai. Kalau juga, itu pun boleh juga aku cuba menolong, kata dukun busu memerhatikan Pak Tua Mahat memasak di dapur. Di atas rumah, orang ramai cuba menenangkan Culimah. Mulutnya becok tidak berhenti memaki hamun Pak Tua Mahat. Dia tak peduli lagi walaupun nenek saya iaitu besannya ada di situ. Cucu awak, cucu kawan juga. Sabarlah besan, pujuk nenek yang tersinggung dengan sikap Culimah memaki hamun Pak Tua Mahat itu. Orang-orang kampung juga tidak menghiraukan sangat keributan dalam keluarga. Masing-masing membuat kerja-kerja yang patut dilakukan. Ada yang ke kubur menggali kubur. Ada yang menyediakan papan gending lahat. Ada juga yang menyediakan kain kapan. Pendek kata, mereka tak ambil peduli tentang kekecohan anak beranak itu. Kalau asyik dengan meleraikan orang berkelahi anak beranak, satu kerja pun takkan boleh siap. Pak Tua Mahat juga tidak menghiraukan orang ramai yang datang berkumpul. Dia mendiamkan diri saja mendengar caci maki hamun daripada mentuanya Culimah. Emak saya pula disuruh oleh nenek membacakan Quran di sisi mayat Suhur yang sudah dibujurkan. Setelah siap masak, Pak Tua Mahat menghidangkannya di dalam dulang. Kemudian mengangkat hidangan itu ke sisi mayat Suhur yang terbujur. Melihatkan keadaan yang demikian, emak saya terpaksa berundur jauh dari situ. Nenek juga menyuruh emak saya beredar supaya tidak mengganggu Pak Tua Mahat. Perlahan-lahan Pak Tua Mahat meletakkan hidangan di sisi mayat Suhur. Orang-orang kampung menjadi hairan dengan kelakuan Pak Tua Mahat itu. Malah dukun busu juga ikut sama keheranan. Kemudian, Pak Tua Mahat menyelak kain yang menyelubungi anaknya. Dia menampar-nampar pipi anaknya perlahan seperti mengejutkan orang dari tidur. Suhur, Suhur, bangunlah kau. Mari makan nak, mari, katanya berulang kali.
Aduh, saya pula rasa sedih betulnya ni. Hai. Tiba-tiba emak saya melihat Suhud bangun seperti orang yang bangun dari tidur. Mereka berdua beranak pun memakan hidangan yang disediakan itu. Semua orang yang melihat kejadian itu tercengang-cengang sama sendiri. 3 hari lamanya selepas kejadian itu, Pak Tuan Mahat tak nak bercakap sepatah pun dengan sesiapa sahaja. Agaknya kerana kejadian tersebutlah, Pak Tuan Mahat tak mahu mengajarkan saya ilmu berburu yang ada padanya. Sehinggalah dia meninggal dunia 2 tahun lalu, saya masih tidak diajarnya ilmu berkenaan.